Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita nak sambung kuliah kita, bacaan kitab kita, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang berbunyi, An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. قدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم.
fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni tuan-tuan, hadis yang sahih ni, dia menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa bimbang kepada umat dia terhadap satu perkara. Nabi bimbang kepada umat dia ni atas satu benda. Apa dia? Nabi bimbang kepada umat dia kalau umat dia ni dilimpahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni yang dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni, kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bimbang umat dia kalau umat dia ni miskin. Nabi tak bimbang kalau umat dia ni susah. Yang Nabi bimbang kalau umat dia ni senang. Yang Nabi bimbang kalau umat dia ni kaya. Beza pula dengan kita, umat dia. Yang kita takut miskin. Kita tak takut kita kaya. Sebab tu Nabi doa, Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, jadikan aku ni tergolong dalam golongan orang miskin. Doa ni mau saya bagi kat tuan-tuan malam ni. Tobatlah hom bertalak 3, tuan-tuan tak ambil. Tobatlah hom bertalak 3, tuan-tuan tak ambil doa ni kalau saya bagi. Dia ada telefon kita, dia kata dah doa Zaid, doa. Hidup kaya, mati pun kaya. Macam ustaz biasa baca, saya biasa dengar dalam YouTube. Kita kata bila pula saya baca doa kata mati kaya? Ada ustaz biasa baca biar roh mati kaya tu. Itu yang saya ingat, depan tak ingat. Mati pun dia nak kaya. Nabi dia tak minta kaya. Walaupun dia di offer, walaupun dia ditawar kekayaan, Nabi tak ambil. Turun malaikat membawa tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala suruh pergi tanya dekat Nabi, nak ataupun tidak, mau ataupun tidak, Allah Ta'ala tukar segala pasir, segala batu di Madinah, di Madinah itu kepada emas. Dia tolak, dia tak mau. Dia tolak, dia tak mau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hantar Abu Ubaidah al-Jarrah pergi ke negara Bahrain, ke negeri Bahrain. Untuk apa dia? Untuk mengutip pajakan. Nabi utuskan Abu Ubaidah al-Jarrah pergi ke Bahrain menjadi wakil kepada kerajaan untuk mengutip pajakan. Abu Ubaidah al-Jarrah wakil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Bila dia pergi, dia balik, satu malam dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa harta merda yang dia dapat daripada Bahrain ni, dia bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Boleh faham? Ha. Nampak tuan-tuan ni pun kencing manis tinggi ya malam ni. Letih ni nak macam kena kencing manis tinggi ya. Lalu Nabi SAW menerima. Cerita Abu Ubaidah al-Jarrah mai berjumpa dengan Nabi SAW pada malam tu, dengar di telinga dan maklumat tu dapat kepada kaum Ansar. Esok fawafau salat al-fajr ma'a Rasulullah SAW. Lepa pun pi ramai-ramai semayang dengan Nabi SAW. Pagi esok ni,
Dengar-dengar kata harta sampai ya, esok ketat ramai pergi mayang. Nabi pipi tengok, Nabi rasa lain. Hari ni ramai pelik. Tidak duk ramai juga, tapi ramai pelik. Tak pernah mai pun mai subuh ni. Tak pernah mai pun mai subuh ni. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Nabi pun habis-habis sembahyang, Nabi pun balik rumah. Lepas ni tengok-tengok tak ada nak menyembang, tak ada nak buat apa, Nabi balik. Lepas ni pun ramai-ramai pi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara tu nak semua tu. Mai sembahyang, Nabi saja buat akal, Nabi nak tengok. Nabi saja buat trik, Nabi nak tengok. Nabi nak tengok. Habis sembahyang, Nabi balik. Bila Nabi balik, lepas ni tuan-tuan, dia duk macam ada sesuatu ni. Dia tengok ni lagu ada benda pelik ni. Lalu dia pun, lepas ni pun, pergi ke rumah Nabi SAW. Bila lepas pergi ke rumah Nabi, Nabi keluar, Nabi tengok lepas. Fatabassama Rasulullah SAW hina ra'ahu. Nabi tengok-tengok, Nabi senyum. Nabi tengok kelaku mereka ni, Nabi senyum. Kelaku orang ni tuan-tuan, seronok tengok. Tuan-tuan duk saja-saja, tuan-tuan cuba tengok kelaku orang. Ada orang ni hak jenis samsin dek kucing. Buat sembang kemas tapi haram tak berani. Ada jenis lagu tu. Ada tak tuan-tuan kat dalam kampung kita hak jenis samsin dek kucing ni? Oh, sembang dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni. Orang hak jenis sembang kemas ni tuan-tuan, jangan ada takut. Tu nama dia Samsin tai kucing. Hak Samsin betul dia tak sembang orang. Dia pipi tu buat lagu tak tahu apa, tak tahu cakap. Saya biasa tengok tuan-tuan satu gangster betul. Dia bertobat masuk tabligh. Dia tabligh. Dia bermain, saya pun nak tengok atas bawah. Ni ke Samsin? Dia kata ni Ustaz gangster ni, tengok muka ni aku tak percaya. Tak percaya tuan-tuan. Kerana bos sahabat nampak budak tahfiz. Tapi baru keluar daripada penjara, 5 tahun duduk dalam penjara. Kes tumbuk. Duduk dalam penjara pun bertumbuk. Dia kata saya tak mau dah, saya nak cuci tangan Ustaz. Siapa yang nak cuci tangan ni? Sebab mak saya kata kalau saya ulang balik benda lama, mak saya tak redha dan mak saya tak mengaku saya ni anak dia. Saya tak mau. Kalau mak tak kata, Samsin lagi. Ni merah ni aku Samsin cekak telur tu ambil dia tu kan. Ni kelaku orang kalau kita tengok tu kan. Kelaku orang. Sembang ni boleh ke dia? Tapi jasa haram sekali pun tak nak dengar. Tak nak dengar orang tumbuk dia, orang dia tumbuk orang tumbuk dia, kita bisa dengar. Dia ligan orang, kita tak bisa dengar. Orang ligan dia, bisa dengar. Tak jenis lagu ni ada tuan-tuan. Sembang kemas. Saya ada sekok dulu bekas kawan dia. Sembang kemas lagu tu haram pam tak ada. Ugut kot ni apa tak ada. Sembang Samsin ti kucing. Ni kelaku orang. Tuan-tuan tengok pula satu kelaku orang ni. Sembang kemas kaya raya. Haram apa tak ada. Projek tanah berjuta, projek tani berjuta. Habuk tak ada. Tak pernah dengar lagi kaya yang kita ada dengar. Hutang orang tak bayar. Bisa dengar orang lagu ni tuan-tuan? Ada tak kau sungai ulang? Ada. Projek tani. Habuk tak ada. Yang kita ada dengar kau telinga. Hutang orang tu tak bayar. Hutang orang ni tak bayar. Ni kelaku manusia. Jenis lagu ni ramai tuan-tuan. Keturunan lagu ni tak mana pun ada. Jenis keturunan tak guna. Nabi dia tengok kelaku kawan Ansar ni. Nabi senyum. Tapi kelaku ni pun tak huduh lagu kelaku saya bagi contoh tadi lah. Lalu Nabi bila tengok, Nabi SAW kata kepada mereka. Nabi kata, "Adhunnukum sami'tum an Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain." Nabi kata ni, aku sangka hangpa dah dengar cerita yang Abu Ubaidah buat balik mai harta daripada Bahrain. Hangpa dengar yang tu kot? Terjemah mai bahasa kita.
Hampa dengar turun. Faqalu ajal ya Rasulullah. Lepa menjawab, ya Rasulullah, betul. Kami dengar itulah yang kami main ni, kami dengar yang itulah. Faqala abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Nabi kata dekat mereka, gembiralah. Nabi kata berbahagialah, seronoklah. Kalau lagu tu hampa punya sangkaan, bergembiralah. InsyaAllah mungkin hampa akan dapat sesuatu yang akan menyukakan hampa daripada apa yang Abu Ubaidah Al-Jarrah balik main daripada Bahrain ni. Kekayaan yang akan diagih sama rata. Tidak ada golongan yang tercicir daripada merasai harta yang dibawa pulang oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak ada siapa pun yang akan tercicir daripada terima. Tak ada. Nabi kata insyaAllah akan dibahagi dengan kesamarataan. Aku akan bagi sama rata. Berbahagialah hampa, Nabi kata. Lalu Nabi sambung, fawallah, Nabi sumpah. Nabi bersumpah ni tuan-tuan. Sumpah Nabi ni benda besar. Nabi dia bukan main sumpah-sumpah lagu kita duk main ni. Ada orang dia tak hati agama, dia jahil agama, dia bodoh agama. Sumpah ni duk datang mulut dia tuan-tuan. Bohong menggunakan nama Allah. Orang lagu ni dia bukan takut jenis tak zina, jenis tak judi. Dia tak takut tuan-tuan. Tuan-tuan nak boleh ambil pakai satu cakap, satu sumpah daripada satu orang kaki zina. Satu orang kaki judi. Sumpah ni benda berat. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ni dia sumpah. Bukan kata dia tak faham sumpah. Dia nak sebut wallahi, wabillahi, watallahi pun. Dia tak hati. Orang lagu ni kan kita nak ambil sumpah dia. Dia nak sebut wallahi, wabillahi, watallahi. Dia tak hati. Ada tanda dia bila jumpa. Mangkuk ayat lagu ni dia bila jumpa. Minat jumpa dia. Apa-apa. Hang nak bersumpah. Jangan kata hang tak faham sumpah. Nak sebut sumpah pun hang tak hati. Punya bangku ayun. Dia main lagu tu yang sumpah. Nabi dia sumpah benda berat. Hari ni tuan-tuan nak suruh bersumpah. Orang dah dia takut dengan sumpah. Saya nak tanya tuan-tuan. Yang penting orang percaya cakap dia. Walaupun dia bohong. Dia ni kaki bohong. Orang tahu dah dia ni kaki bohong. Contoh saya nak bagi. Dia ni kaki bohong. Orang tahu dah kaki bohong. Dia nak kemas. Kata dia ni betul. Sumpah. Nabi bersumpah. Benda besar. Nabi bila dia bersumpah. Benda besar. Nabi bila dia bersumpah. Benda berat. Nabi bila dia bersumpah, benda yang tak dia buat main-main. Fawallah, Nabi kata demi Allah. Mal faqru akhsha alaikum. Aku tak takut kalau hampa ni susah. Hampa ni, kalau hampa hidup dalam keadaan kefakiran. Hampa ni semua kalau hidup dalam keadaan kesusahan. Hampa ni semua hidup dalam keadaan serba kekurangan. Aku tak risau. Sebab apa tuan-tuan? Jarang kita dengar orang susah lupa ke Allah. Jarang. Yang kita dengar orang lupa ke Allah ni maklum orang senang. Ada tak tuan-tuan dengar kata dia ni tekat-tekat susah ni dia lupa diri? Tak ada. Dia ni tekat-tekat dia susah ni. Lah ni dia lupa diri ni. Dia lupa daratan ni. Dia ni tekat-tekat dia susah. Tak ada. Yang kita dengar, dia ni tekat-tekat senang. Dia ni tekat-tekat kaya. Dia ni tekat-tekat ada duit. Dia lupa daratan. Kita tak jarang dengar. Tak tahulah tuan-tuan. Saya hidup 33 tahun sampai lah ni. Saya tak pernah dengar lagi orang. Dia lupa diri kerana dia susah. Saya tak bisa dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tak bisa dengar.
Sedap-sedap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata, aku tak bimbang kalau hampa ni kena susah. Aku tak bimbang kalau hampa ni miskin. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku bimbang kepada hampa ni apa dia? Bila mana hampa ni berhadapan, dilungguk kekayaan di depan hampa, seperti mana Allah Ta'ala pernah luaskan, Allah Ta'ala pernah bagi, Allah Ta'ala pernah lungguk kekayaan terhadap umat-umat terdahulu. Kaya tuan-tuan. Masa dia tak ada apa, dia duduk main juga masjid. Tiap-tiap malam main juga duduk mengaji, duduk bersila depan kita apa. Main. Takat-takat dia senang ni tak main lah. Ada. Kok belah kulim ni semua saya dengar ada 8 orang je dia perangai dulu tu. Dulu meniaga tak ada apa. Saya semalam, saya mengajak di Jitra semalam. Saya cerita satu kisah. Yang mana kisah tu saya dapat cerita ni seminggu, 2 minggu lepas. Ada seorang kakak ni. Dia ni memang jemaah kuliah saya lah. Dia jemaah kuliah saya. Dia duduk main mengaji lagu ni lah. Dia duduk di Sungai Petani. Baru ni dia telefon saya. Dia cerita suami dia meninggal dunia. Dia kahwin dengan suami dia ni orang susah. Masa dia kahwin ni, dia ni cikgu. Masa orang Syiah lah. Dia ni betul ke kecoh? Betul tak? Sat sangat. Boleh berhenti dah. Hui, jarang tu saya main mengajak sesat jam bunyi ni. Tuan-tuan bukan boleh dengar jam bunyi ni muka lain. Sebab budak-budak dengar 2 minit sekolah, cikgu tak habis kelas. Ni boleh lagi kan ni? Boleh. Dia ni masa dia kahwin dengan husband dia, arwah husband dia ni, dia ni cikgu. Dia dah cikgu dah, masa tu dia jadi cikgu dah. Dia menikah, husband dia ni orang susah. Main daripada kampung, susah, apa semua. Okey. Bila dia kahwin, mulalah laki ni main menumpang hidup lah. Duduk menumpang dengan dia, kawan susah. Dia pergi kutip laki dia ni orang susah. Main duduk dengan dia apa semua, clear. Mula dia pun tukar daripada sekolah, dia pergi duduk dekat apa nama pejabat pendidikan daerah. Daripada pejabat pendidikan daerah, dia bertukar pergi ke jabatan pendidikan. Daripada jabatan pendidikan, dia pergi duduk dekat Kementerian Pendidikan. Bila ada duit, dia bagi laki dia ni ambil lesen kontraktor. Bagi laki dia ni ambil lesen kontraktor. Laki dia pun ambil lesen kontraktor apa semua ambil. Bila ambil tu tuan-tuan. Ambil tu. Bila ambil dia pun clear apa semua. Kaya. Dia kuih kaya. Mula lupa daratan. Mula lupa dengan bini buat lebih kurang. Hak bini kutip hang. Yang bini bagi model untuk buat perniagaan, bini ni dia mula lupa. Jaga mak tolak, belum, jaga. Geng ni dia bukan boleh kaya, dia lupa. Belum. Nak muka tak apa nampak yang pergi ujung-ujung tu betul apa. Dulu dia gagah duduk dekat anak awak tapi duduk luar pintu tu terus senang. Nampak lagu orang Sungai Ulak ni pun lah ni dia act satu macam. Tambah-tambah beli yang serba Dubai. Ambil beli yang nak betul kencing pun tak berani tengok kepala paik mah. Saya 4 kali keluar betul, aku duduk Sungai Ulak ke, aku duduk di Bahrain ke apa kan ni. Bilik air tu tak padan dengan Sungai Ulak. Standard Dubai tau. Tuan-tuan boleh picek satu negeri Kedah, kepala paik jaman masjid tu tuan-tuan pakai mah. Tu pun daripada buat tahanan kat masjid Sungai Ulak. Satu-satunya masjid yang kaya dalam negeri Kedah. Kepala paik mah.
Awak abang tak bubuh jenis suruh jubung ayam keluar tak hidup buka dah. Pergi ke mana? Dia pakai sensor. Dia bila dia kaya, dia mula lupa daratan. Dia lupa daratan. Yang isteri ni galat ni apa dia tuan-tuan? Yang isteri ni galat. Dia bohong bini dia nak pergi umrah. Dia abang kat bini dia nak pergi umrah dengan kawan-kawan dia abang. Bini dia pun percaya pergi umrah. Dia bukan pergi umrah, dia pergi Riyadh. Saudi juga, dia tak pergi ke Mekah, dia pergi ke Riyadh. Riyadh, ibu negara. Pergi bersama dengan skandal dia. Pergi, bini ni tak tahu apa. Duduk hotel sekali. Tuan-tuan, jalan jauh, negara luar, duduk bilik sekali. Dia nak buat apa Pak Long? Nak mengaji tajwid ke? Dia nak ajak kat perempuan tu tentang hukum tajwid ke? Mak Arif ni sukun. Tak ada, dia sukun perempuan tu. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Satu malam, mereka pergi memabuk-mabuk, balik main hotel. Dalam keadaan mabuk, duduk dalam bilik, dua orang. Laki dia meninggal dunia. Laki dia meninggal dunia. Saya cerita benda ni semalam dekat dengan Jitra, satu masjid dia mengajar. Saya balik mengajar. Lebih kurang dalam pukul 12 suku, 12-10 minit, satu panggilan telefon masuk. Siapa angkat telefon? Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz ada ceritakan pasal ni. Ya. Saya nak sahkan betul tak tu abang saya. Ni, Nabi habaq dah. Nabi habaq dah. Nabi tak bimbang. Nabi tak risau. Nabi tak susah hati. Kalau umat dia ni susah, yang Nabi susah hati bila umat dia ni kaya. Nabi susah hati bila umat dia menjadi kaya. Sebab apa dia? Dia akan lupa dan perbuatan umat-umat yang terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu alaihi wassalatu wassalam yang dulu akan terjadi. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum atau kama qala. Nabi kata mereka akan berebut bila orang ni kaya, macam mana perangai umat-umat Nabi terdahulu akan berebut, akan berbuat macam perangai umat Nabi dahulu, maka akibatnya akan membinasakan mereka seperti mana umat-umat Nabi terdahulu itu dibinasakan. Sebab tu Nabi kata, yang ni yang aku risau sangat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab apa yang Nabi risau kalau umat dia ni kaya, tuan-tuan? Yang pertama yang Nabi risau, orang ni bila dia mengimpikan kekayaan, ataupun dalam istilah yang lain, dia gila untuk menjadi kaya, tuan-tuan. Dia dah tak kenal halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Dia tak fikir dah. Sebab tu orang bila dia teringin nak kaya, dia tak kira lah halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Tak. Sebab tu dia berani menipu orang. Sebab tu dia berani scam orang. Sebab tu dia berani terima rasuah. Tuan-tuan tengok ada scam kita lah tuan-tuan ni. Duk bohong kita lah ni. Tak ada apa tuan-tuan dia bohong. Dia main abang kata ni, lah ni tuan-tuan tak tahu lah. Dulu dia duk telefon dia ni daripada mahkamah. Ada kes apa ni minta nama AC dia nak cek, bagi-bagi hilang duit. Lepas tu dia main jadi pos Malaysia pula. Dia main jadi JNT pula. Besok apa longan? Ayah saya kena dua kali. Dia telefon dia ingat kat saya. Anduk pula mai. Awak apa tak? Mai tak ni aku ni depa kata buat jenayah apa pula di Sabah ni. Nak naik mahkamah.
Saya kata, sana tak pergi pergi. Mai dah tak pergi polis, mai ambil aku kat rumah pula. Ya, aku pergi. Saya kata, siapa ni? Dia kata, ni ada nombor telefon ni, telefon aku. Right. Nama aku, mereka kata apa, duduk buat jenayah. Mahkamah, Sabah telefon aku ni. Saya kata, Baba, mahkamah bodoh mana telefon? Tak pernah mahkamah telefon ni. Yang mahkamah hantar surat. Dia kata, betul juga. Dia duduk kena orang tuan. Tuan-tuan, dia tak tahu halal haram dosa pahala syurga neraka, dia tak fikir dah. Yang dia fikir, aku kaya. Walaupun dengan cara aku menindas orang, aku memijak orang, aku menganiayai orang. Ni yang pertama. Ni yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang kaya ni tuan-tuan yang Nabi bimbang pasal apa? Bila dia kaya, dia akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia akan melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan langgar habis perintah Allah. Dia akan langgar habis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Nabi bimbang umat dia menjadi golongan yang kaya yang lari daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Nak beri kita kekayaan, silakan kita mau. Nak berikan kita kesenangan, silakan kita nak. Tetapi kekayaan dan kesenangan itu mesti bernaung di bawah payung rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu ada sedikit manfaat untuk kita bersama. Sambung kitab kita. Kita masih bicarakan lagi tentang kelebihan hari Jumaat. Kalau kitab saya muka surat 93, kitab abang muka surat apa? 51. Kesempitan kubur, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Adapun sempit kubur, maka iaitu tiada seorang tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Nak faham lagu mana tu? Adapun sempit kubur, maka tiada iaitu tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Adakah orang soleh pun akan dihimpit oleh kubur? Yang ni kena faham betul-betul. Dia kata, sempit kubur ni, dia kata, kubur ni akan himpit. Tak ada siapa pun yang akan terlepas. Hatta dia ni orang baik, hatta dia ni orang jahat. Hatta budak kecil yang belum balik pun akan dihimpit oleh kubur. Berdasarkan sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani, Nabi SAW satu hari dia pergi hantar satu mayat ke kubur. Nabi kata ini tempat yang akan menghimpit setiap orang yang masuk ke dalamnya. Nabi katakan sahabat, ini tempat, sambil Nabi tunjuk lubang kubur. Nabi kata tempat ni dia akan menghimpit. Tidak ada sesiapa pun yang terlepas daripadanya. Setiap orang yang masuk ke dalam tempat ni pasti akan dihimpit. Lalu Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, hatta orang soleh sekalipun? Ya. Hatta seorang bayi sekalipun? Ya. Pening Nabi, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau tak baik masuk kena himpit, kita tahulah. Ni yang baik pun. Nabi kata, bila seseorang yang masuk ke dalam kubur itu adalah orang saleh, dia akan dihimpitkan oleh kubur seperti pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Kena himpit. Dalam bahasa kita lah, kena dakar. Seorang bayi masuk, kubur akan dakak bayi ini seperti mana seorang ibu yang memeluk dan mendakak anak dia. Kalau masuk jenis tak semayang, masuk ni pula taik judi, masuk ni pula taik arak,
Hak masuk ni bulat tai zina akan dihimpit oleh kubur sehingga bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Na'udzubillah min. Bukannya senang Pak Long, bukannya ringan Pak Long. Tulang rusuk ni dia main himpit, bergabung dua-dua tu, bertemu dua-dua tulang rusuk tu. Nak bertemu tulang rusuk di lagu mana tuan-tuan? Nak bertemu tulang rusuk di lagu mana? Kita ni patah kaki pun tak sangka dah. Kaki patah tak sangka dah. Kaki patah ni pun tak sangka dah. Tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya'nya, sabda Nabi SAW, silap dah. Dan daripada Rasulullah SAW sabdanya, ini mayat yang bergerak arash baginya dan dibukakan baginya beberapa pintu langit. Yakni iaitu Sa'ad bin Mu'az. Bergerak arash bila dia meninggal. Sebab apa dia? Sebab suka dengan rohnya yang menghadirkan dia 70,000 malaikat. Sungguhnya dipeluk akan dia oleh kubur, kemudian dibukakan ia daripadanya. Ini dia Sa'ad bin Mu'az dipeluk dalam kubur dengan pelukan kasih sayang. Satu lagi dipeluk dengan pelukan kemurkaan. Dipeluk dengan pelukan kemurkaan. Yang ni peluk tetapi peluk dengan kasih sayang. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW bersabda, lil qabri daghatun law naja minha ahadun lanaja minha Sa'd bin Mu'az. Bagi kubur ini sempit, jikalau sentosa daripadanya seorang, nescaya sentosa daripadanya Sa'ad anak bin Mu'az. Ini dia Nabi kata, dia akan himpit. Kalau dia tak himpit, yang tak akan dihimpit adalah Sa'ad anak kepada Mu'az. Tetapi macam tadilah Nabi kata, dihimpit seperti mana pelukan seorang ibu. Demikian lagi kanak-kanak tiada lepas daripadanya sempit kubur tu. Tak lepas. Riwayat daripada At-Tabarani daripada Abi Ayyub bahawasanya kanak-kanak yang ditanam dia, maka sabda Nabi SAW, jikalau lepas seorang daripada peluk kubur, nescaya lepas ini kanak-kanak daripadanya. Tetapi pelukkan anak ini seperti peluk ibu akan anak yang dikasihi. Kita nak yang tu Pak Long. Bila tuan-tuan tak tahulah. Yang kata nak masuk kubur ni bila? Tak tahulah Pak Long, tak tahu. Mungkin ni malam terakhir kita tidur dalam rumah. Mungkin malam esok kita tidur dalam lubang kubur. Na'udzubillah min dzalik. Tak tahu. Saya insya-Allah tak lagi lah. Hak yang saya duk heran ni tuan-tuan ni duduk ni. Mungkin ada malam esok tidur dalam lubang kubur. Malam ni boleh duk main duk lena lagi tengah saya duk ngajak ni. Pejam celik, panggung tunduk, oyuk. Kena jeqah jaga balik. Panggung tunduk, oyuk. Kena jeqah jaga balik. Malam esok belum, mana tahu. Jadi dia. Jikalau lepas. Adapun yang lainnya daripada ahli maksiat, dipeluk akan dia hingga berselisih tulang rusuknya. Kalau yang masuk ni ahli maksiat, hidup di dunia ni tak ada kebaikan buat, tak ada manfaat. Tuan-tuan, kita ni kalau tak boleh bagi manfaat kepada orang hidup, cukup jangan bagi kita ni menjadi masalah kepada orang. Nabi kata khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas, dia mampu memberikan manfaat diri dia ni kepada manusia ni. Kita kalau hidup tak boleh bagi manfaat kepada orang, jangan kita menjadi musibah pada orang. Tuan-tuan, ni kita hak mengaji agama lah, hak yang tak mengaji ni biar pergilah tuan-tuan ni. Saya nak abang, ni nak pesan hak jenis kaki kuliah ni. Kita ni hidup ni tuan-tuan, biar jadi manfaat kepada orang. Biar mati orang kan kata dia ni dulu bagus, hidup dulu bagus. Jangan bila mati orang kata eloklah mati pun, duk hidup pun jahat. Jangan kata. Tuan-tuan, hidup ni kalau orang tak puji, orang duk hina sentiasa tuan-tuan, boleh tahan. Bila mati orang akan mahbab Allah, baguslah roh ni. Terasa dia tak ada. Dulu kalau kuliah-kuliah apa dia duk main, ustaz nak makan apa tak duduk fikir lah, dia pergi settle semua.
Contoh. Dulu kalau susah apa kat dalam kampung ni ada dia Allah, senang. Allah tak ada orang lagu ni. Tentang nak lagu tu ah. Tu yang dikatakan husnul khatimah. Lepas mati orang duk cakap benda elok pasal kita. Tak mau kita ni mati-mati orang kata mau elok lah, mati aku duduk doa lama dah. Allah, hidup ni kacau orang. Lebih daripada hantu raya. Sampai orang kata dia ni hantu raya. Tahu hantu raya tuan-tuan? Tuan-tuan tahu hantu raya? Hantu raya ni duk kena jamu telur, mau tak jamu telur. Telur tu hanya ada buka. Ni jenis mazhar hantu raya. Jenis anjing. Tahu anjing? Siapa jamu makan, tu tuan dia. Lah kita ada jamu makan. Bila kita tak jamu makan, orang lain jamu makan. Betih kita ada kokak. Ni jenis manusia anjing. Anjing. Jenis hantu raya. Jenis anjing. Dia menyala. Jenis masa kata, lompat tanu, lompat tanu. Ni tuan. Hidup ni biar jadi manfaat pada orang. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas. Manusia yang mampu memberi manfaat kepada manusia lain. Kita nak lagu tu. Riwayat daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, pada sakit matinya 100 kali. Tuan-tuan, kita ni masa duduk sakit, tak ada harapan tu. Kalau boleh baca Qul huwallah, bacalah 100 kali. Kalau yang sakit tu mak ayah kita, dia pun tak mampu nak baca apa dah, kita tolong baca bagi kat dia 100 kali. Sentosa ia daripada fitnah kubur dan daripada sempit kubur atasnya, dan ditanggung akan dia oleh malaikat pada hari kiamat dengan tangannya hingga lalu akan sirat pada syurga. Itu dia. Malam ni ambil amalan satu. Bila orang nak mati, kita tengok sakit, dan kita sendiri pun baca Qul huwallah 100 kali. Dapat dah satu amalan malam ni. Tengok orang duk nazar, teruk dah. Baca Qul huwallah 100 kali. Pi tepi telinga dia, kata mak ikut lah, takat mak larat, baca 100 kali. Baik, satu amalan. Yang kedua, dan demikian lagi, orang yang mengekalkan pada tiap-tiap malam membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis surah. Dan surah As-Sajdah. Yang kedua, sebelum tidur baca surah As-Sajdah. Yang ketiga, surah Yasin. Berapa surah? 3. Yang pertama surah Al-Mulk, yang kedua surah As-Sajdah, yang ketiga surah Yasin. Baik. Dan membaca tiap-tiap hari 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Akan terlepas daripada fitnah kubur. Tulis. Balik buat. Ustaz, ya. Kalau baca satu saja boleh tak? Boleh. Tak ada nak talarat nak baca surah Sajadah, Yasin, Al-Mulk. Baca Al-Mulk. Tak ada apa. Baca Al-Mulk. Lepas tu tiap-tiap kali habis semayang tuan-tuan, baca ulang 5 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Dia kata berapa? 25 kali. Setiap kali habis semayang baca 5. 5 kali 5 berapa? 25. Boleh? Saya ambil ijazah doa ni tuan-tuan daripada almarhum Tok Guru Haji Saleh Syed. Dia pun ajak kata baca betul. Setiap kali lepas mayang dia baca 5. 5, 25. Mai tuan-tuan ikut saya 3 kali, betul saya ijazahkan amalan ni kat tuan-tuan. Ikut saya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti.
saya ijazahkan kepada tuan-tuan beramallah sehari 25 kali. Nak buat masa mana pun silakan 25 kali. Ataupun lepas semayang 5 kali 5 kali, 5 kali salat 25 kali. Seperti mana ijazah ni saya ambil daripada almarhum Tok Guru Haji Saleh Sik. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan balik beramal. Mudah-mudahan dengan amalan ini dapat membebaskan diri tuan-tuan dan saya daripada fitnah kubur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kebanyakan siksa kubur berpunca daripada tidak istibra'. Hak ni tuan-tuan antara punca. Kan Nabi SAW dengar di antara daripada satu kubur disiksa jenazah dia. Nabi kata di antara kesilapan yang dia buat ataupun kesalahan, amalan yang dia buat atas dunia dia pada kencing tak cuci dengan cantik. Dan sabda Nabi SAW, kebanyakan siksa kubur itu daripada kencing, yakni dengan sebab tiada istibrak daripadanya. Dia kencing dia tak tahu yang kata istibrak ni lagu mana. Dia pergi kencing, dia masuk dia yang dia kencing. Ni Pak Long lah. Pakai kain melekat apa, coreh kencing. Duk kembang semangkuk kencing. Sependa tak pakai dah jenis fashion main masjid ni. Majoriti, bukan semua tapi majoriti. Tak percaya cicek. Kencing. Kencing. Habis kencing buka kepala paip tekan jurih. Agak-agak dalam saluran kencing tu ada air lagi tak? Ada lagi tak dalam saluran kencing tu ada air lagi agak? Ada. Tuan-tuan pun jalan. Benda fleksibel. Dia bergerak. Jalan bergerak. Air kencing tu pun keluar. Kena dekat kain melekat ada semayang ni. Lepas tu tuan-tuan pergi ambil air semayang. Habis ambil air semayang, masuk dalam masjid semayang. Persoalan saya, semayang tuan-tuan sah ataupun tidak? Sah ataupun tidak? Hello? Sah ataupun tidak? Berapa banyak ada buat lagu tu? Tuan-tuan kencing tak selesai. Anak-anak tuan-tuan tak ajar. Anak-anak pun kencing tak selesai. Habis satu keturunan ibadat Allah Ta'ala tak terima. Nampak benda simple. Benda nampak lagu tak ada apa, simple. Tetapi dia punya kesan dia punya akibat dia cukup besar. Benda tuan-tuan nampak lagu simple. Maklum nampak lagu tak ada apa. Pak Long nampak lagu tak ada apa. Tapi nak abang dekat tuan-tuan, benda ni besar. Setuju ke tak? Benda besar. Nampak lagu simple. Tapi benda ni besar. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim bahawasanya Nabi SAW lalu ia atas dua kubur. Maka sabdanya bahawasanya kena siksa keduanya. Nabi lalu dalam satu kawasan kubur, ada dua kubur. Nabi kata dua-dua ni kena siksa. Adapun salah seorang daripada keduanya, maka adalah ia berjalan dengan namimah, yakni mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahin mereka itu. Hak satu ni, dia duk pi tanu, dia duk cerita tak elok pasal orang. Dia pi tani, dia duk cerita tak elok pasal kawan ni. Tujuan dia nak bagi orang keling. Hak ni duduk dalam kubur kena siksa. Tuan-tuan, ni Nabi apa? Dia berjalan. Perjalanan dia tu nak cerita tak elok pasal orang, nak biar borak pandah habis orang. Hak ni hang tunggu. Hang mati mampuih hang dalam kubur. Ada tak passion lagu ni? Ada. Duk main mengaji ni pun ada. Hak jenis passion ni, duk main mengaji pun ada. Na'udzubillahi min. Jaga. Maklum. Hoi, maklum. Jaga. Pergi kawan ni cerita tak elok pasal kawan ni. Mai kat kawan ni cerita tak elok. Nak bagi orang keling. Jaga. Nabi kata. Dan ada pun satu lagi adalah tiada istibrak daripada kencing ni. Ni. Itu dia. Sebab dia kena azab dalam kubur. Baik. Bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah. Bercakap-cakap ketika imam membaca khutbah. Dia nak abang. Dan sabda Nabi SAW,
10 minit lagi kita berhenti boleh? Lagi dah cukup sejam. Nak buat muka lagu tak puas hati lagu tu boleh apa? Bagilah cukup sejam jadilah. Ngaji pun dia bukan lama-lama tuan-tuan ni, bidah. Sejam cukup kan? 10 minit lagi kita berhenti. Kita mula ke awal tadi bang. 7.45. 7.55. 7.55 dah 7.45. 10 minit lagi dah. Tuan-tuan ingat saya larat? Tuan-tuan kata tak nak ngajak lama sangat, tak nak ngaji. Tuan-tuan ingat saya ngajak larat sangat? Tuan-tuan duduk saja pun letih. Tambah saya, macam. Ni nak balik pun nak jauh. Duduklah kereta 2 jam setengah mai. 2 jam setengah balik. 5 jam duduklah kereta. Ngajak sejam ya. Lagi letih. Bila tuan-tuan steady ya. Man qala yawmal jumu'ati li sahibil imam wal imamu yakhtub ansit aw takallama aw abatha aw ashara bi yadihi aw bi ra'sihi. Itu dia. Faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lah. Itu dia Nabi kata. Barang siapa berkata pada hari Jumaat, man qala yawmal jumu'ati li sahibi wal imamu yakhtub. Pada hari Jumaat dia berkata dekat kawan dia, waktu tu macam mana? Imam duk baca khutbah. Tu imam duk baca khutbah hari Jumaat, dia duk kata dekat kawan dia. Dia kata apa dia? Ansit. Diam. Dia kata, atau berkata olehmu atau memperbuat ia dengan sia-sia atau isyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya. Dia kata itu isyarat. Maka semuanya telah lara, yakni melakukan satu kesilapan, dan barang siapa lara ia, maka tiada Jumaat baginya. Tu dia tuan-tuan ni. Baik ustaz, saya nak tanya ustaz. Saya tak kata apa. Saya duk pegang masjid tasbih, tu imam duk baca khutbah, saya tak cakap. Saya dengar sambil saya duk berzikir. Tu lagu mana pula? Sabar, bulan depan kita bahas. Dia akan nampak ni, dalam ni dia akan nampak. Hak jenis ni pun banyak juga kita nak tengok dalam masjid ni lah. Yang tu kita baca. Jangan kelang kabut ya. Semua nak tahu malam ni tak boleh. Baca kitab dia ada time. Nanti dia abang, dia tulis tentu, jangan duk buat kelang kabut. Tu dia hebat dalam kitab saya. Relax, jangan buat kelang kabut. Hak pasien dia ada. Dia main dengar khutbah. Dia tak sembang. Dia duduk orang. Dia tengok orang. Tapi tangan dia duduk. Hak tu lagu mana tak? Nanti kita tengok. Jangan kelang kabut. Dia akan pergi tonton. Hukum berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Ini dia nak bang. Hukum berkata-kata. Bercakap masa khatib berbaca khutbah. Dan kata Abu Bakar Al-Husaini di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Adakah haram berkata-kata pada waktu khatib membaca khutbah? Berdasarkan hadis ni. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Adakah hukum bercakap masa khatib baca khutbah tu haram? Duduk dalam masjid ni tak cakap. Duduk keluar. Dia keluar. Nyuk-nyuk. Baru ni ada viral dalam TikTok. Satu khatib dia duduk baca khutbah. Ada budak-budak duduk menyemang di belakang. Dia duduk atas mimbar, dia tegur. Ni adik-adik yang di belakang, tolong diam. Jangan bercakap ketika khatib baca khutbah. Baik. Hukum dia tu haram ataupun tidak? Yang sampai kawan dia tegur duduk atas mimbar ni. Berat ni cerita dia ni kalau hukum dia ni. Macam mana ustaz? Baik. Maka padanya ada dua qaul, ada dua pandangan. Di sisi Abu Bakar Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar, dia kata pada dia ada dua pandangan. Salah satu daripada keduanya itu haram. Satu pandangan kata haram, bercakap tu haram. Sebab tu ustaz yang duduk baca khutbah tu, dia sound terus diam. Sebab perbuatan yang mereka buat tu perbuatan yang haram. Ni yang pertama. Telah dinas atasnya oleh Imam Asy-Syafi'i pada qaul qadim. Dan dengan dia berkata Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad.
pada yang terlebih rajih daripada dua riwayat baginya, kerana Nabi SAW bersabda, apabila berkata engkau bagi taulan kamu padahal imam membaca khutbah pada hari Jumaat, dia nak kata apa dia? Diam orang baca khutbah, diam olehmu. Kita nak tegur orang tu suruh diam, bukan kita nak cakap. Kita nak tegur dia suruh diam, dia duk cakap, kita nak tegur dia. Maka sesungguhnya lara engkau, dan makna lara itu dosa. Tu atas dasar itu pandangan yang pertama kata haram. Faham? Qaul qadim daripada Imam Syafi'i haram. Pandangan Imam Malik haram. Pandangan Imam Ahmad haram. Pandangan Imam Abu Hanifah haram. Baik, satu pandangan. Dan pada qaul jadid, yakni pandangan baru Imam Syafi'i, bahawasanya berkata-kata pada ketika itu tiada haram. Satu pandangan lagi pula qaul jadid kata tak haram. Cuma dan diam itu sunat kerana jua. Diam itu sunat jua kerana barang yang diriwayatkan oleh Syekhuna Bukhari dan Muslim, bahawasanya Sayyidina Uthman masuk ia padahal Sayyidina Umar tengah membaca khutbah. Dia ambil nas ni mana dia? Satu hari Sayyidina Uthman masuk dalam masjid. Pada masa tu Sayyidina Umar duduk tengah berkhutbah. Maka berkata Umar, Sayyidina Umar duduk tengah khutbah, dia kata, apa hal kaum mutaakhir? Mereka itu daripada bang. Maka kata Sayyidina Uthman, ya Amirul Mukminin, tiada aku melebihi tatkala aku mendengar bang, melainkan aku mengambil ayat sembahyang dua. Sayyidina Umar kata, ni awak ni duk suka main lewat tiba-tiba. Tengah duk khutbah, dia tanya tu, Sayyidina Umar, tuan-tuan. Bukan dia heran ke orang. Dia duk tengah-tengah baca khutbah, dia kata, ni awak yang main lewat ni. Sayyidina Uthman jawab, tak lewat bukan pergi mana. Tak sat tengah-tengah dengar bang, duk kotak ambil yang sembahyang. Dia jawab waktu Sayyidina Umar duk tengah khutbah. Kau ni kata, dia kata tak haram, cuma sunat. Sunat dia. Sunat dia. Baik. Di antara dua ni tuan-tuan nak ambil yang mana? Lah ada dua pandangan. Yang pertama haram cakap dosa. Yang kedua kata tak haram cuma sunat. Tuan-tuan nak ambil yang mana dalam dua pandangan ni? Satu tuan-tuan nak ambil, tak payah duk cakap. Yang anda kan duk cakap siapa? Satu kalau hang cakap dosa. Yang kedua, pandangan yang kedua, kalau hang diam dapat pahala. Yang anak gaduh cakap apa? Macam tuan-tuan duk buat betul-betul dah tidur tengah khatib baca khutbah. Yang tu saya duk cari tak ada pandangan. Tapi ini pandangan saya dah. Sesuai dah. Hak tu jalan selamat. Betul dah tuan-tuan duk buat tu. Betul dah. Saya lah ni dah tak boleh baca khutbah lah tuan-tuan. Duk pergi mayang duk bawah. Baru tahu nikmat lena waktu khutbah. Jadi yang mana sebelum ni saya bisa marah. Tuan-tuan saya tarik balik lah. Tadi mayang pun tadi 4 kali senguk. Huyuk. Senguk. Huyuk. Ui, rupanya sedap tidur. Betul saya kata geng-geng ni duk buat. Hak tuan-tuan buat tu selamat dah. Lena waktu khatib baca khutbah. Dan riwayat ni nak habis dah. Nak habis. Dia bagi cukup habis tajuk ni. Nabi SAW masuk atasnya oleh seorang lelaki. Padahal tengah membaca khutbah pada hari Jumaat. Maka berkata lelaki itu, manakala berdiri kiamat, maka mengisyarat manusia kepadanya dengan diam, maka tiada diterima ia dan mengulangi ia akan perkataannya. Maka sabda Rasulullah SAW baginya, kemudian daripada kali yang ketiga, kesini engkau, apa yang engkau sediakan bagi hari kiamat itu. Maka berkata lelaki itu, aku kasih akan Allah dan Rasulnya. Maka sabdanya, engkau serta orang yang engkau kasih. Tengah Nabi duduk baca khutbah dalam riwayat ni pula, masuk mai satu orang lelaki dekat Nabi SAW. Dia masuk mai, dia tanya, ya Rasulullah, bila nak kiamat ni? Nabi duduk tengah baca khutbah, bila nak kiamat ni? Orang duduk bawah, tegak orang duduk baca khutbah. Dia tengok dia tak beri, bila nak kiamat ni? Dia tanya kali kedua.
Nabi tak layan. Dia hantam kali ketiga. Ni! Dia buat lagu tu. Ustaz, ni mamak pining ke apa kak? Contoh. Ni, bila nak kiamat ni? Nabi kata, mai sini. Nabi duduk tengah macam tuan, Nabi layan tak? Amal tadi. Lah kamu duk tanya bila nak kiamat. Aku nak tanya kepada kamu balik. Tanya apa? Apa persiapan yang anda buat untuk berhadapan dengan kiamat? Dia kata tak ada apa. Cuma aku sayang dekat Allah. Aku sayang dekat kamu. Lalu Nabi kata, seseorang itu akan bangkit dan duduk berserta dengan orang yang dia kasih. Maknanya Nabi tak tegur perbuatan dia itu, tak haram dah. Ini pandangan yang kedua kata. Dia kata, pandangan yang kedua kata, sunat saja. Diam tu. Dan dalam wajah dalilnya bahawasanya Nabi SAW tiada ingkar atas mereka itu yang demikian. Dan jikalau berkata itu haram, nescaya mengingkar Nabi SAW aktanya. Kalau perbuatan itu haram, Nabi dah sah-sah Nabi larang dah. Dah sah-sah Nabi tegur dia. Tu nak abang kata sunat. Dan makna lara atas qaul ini mendatang dengan barang yang tidak sayogianya dan yang dinafikan dengan katanya fala jumu'atalah. Tiada Jumaat baginya itu nafi kamal, yakni kesempurnaan Jumaatnya, dan tidak dinafikan sahnya. Dalam hadis itu kata fala jumu'atalah, maka tiada Jumaat baginya itu, kata ulama Nabi Nahbab, makna pahala Jumaat dia tu tak sempurna. Bukan bermakna dia pergi sembahyang tu tak sah. Ada, dia kata nak cerita tentang kesempurnaan. Wallahu a'lam. Bulan depan kita mai pula, kita akan baca tentang hukum mandi Jumaat. Bulan depan tak ada kuliah. Saya nak pergi umrah. Bulan depan tak ada kuliah, saya nak pergi umrah. Makna kita jumpa bulan 12 lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh kuliah ni tuan-tuan, ada dua pengumuman yang saya nak umumkan kepada tuan-tuan. Yang pertama, sekali tuan-tuan Nabi semayang, duduk dekat luar tu macam biasalah. Di luar ni macam biasa ada tabung-tabung Yayasan Aryadah. Tu anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan boleh bubuh dah. Bubuh siap-siap untuk 2 bulan. Bulan ni dengan bulan depan. Dah bulan depan tak mai. Tak mai tak apa. Bubuh siap-siap. Bubuh siap-siap. Yang keduanya tuan-tuan, tok buku ada macam biasa di luar sana. RM22 dengan RM25. Dan yang ketiga, di luar sana juga, saya dah habaq dah bulan lepas. Saya nak bawa resit wakaf untuk pembangunan Pondok Warga Mah Yayasan Aryadah di Anduk Setah Kedah. Ada saya habaq dah bulan lepas. Siapa yang nak wakaf bolehlah tuan-tuan. Lah ni, dulu tuan-tuan ingat saya ada main kutip duit dekat tuan-tuan untuk buat surau. Mungkin 2 tahun lepas kot. Masa lepas Covid tu. Surau ni dah siap dah. Setahun dirasmikan tahun lepas. Dah digunakan dah. Oleh pelajar kita. Cumanya tuan-tuan, ada orang wakaf pula. Satu bidang tanah tepi dia tu. Dan belakang tu, mereka wakaf setengah, mereka jual setengah. Tanah tu nak dibeli oleh seorang India, tapi mereka tak mau. Sebab tanah pusaka pak mereka kata kami nak wakaf setengah, kami nak jual setengah. Kita akan ambil tanah tu tuan-tuan, dah saya bagi cengkeram dengan duit peribadi saya RM11,000. Saya wakaf untuk beli tanah tu RM110,000. Saya wakaf duit saya RM11,000. Nak wakaf RM100 saya tak ada duit. Saya wakaf RM11,000 untuk bayar cengkeram. Kalau orang tua panggil duit edeman. Kan? Orang tua panggil duit edeman. Saya dah bagi dah deposit cengkeram. Jadi lah ni saya kata kat mereka, saya minta tempoh 2-3 bulan untuk saya cari duit. Saya bak kat tuan tanah tu, insyaAllah 2-3 bulan saya akan cari yang dia kata tak apa Ustaz pergi tengok try dekat Sungai Ulak. Tuan tanah tu kata lagu tu. Ustaz try pergi cari kat Sungai Ulak. Itu yang saya main hari ni. Jadi tuan-tuan yang nak wakaf, 1 kaki persegi harga dia RM100. Dan saya nak minta izin kepada tuan-tuan, duit tu juga saya nak guna untuk repair pondok Warga Mah yang arwah Tok Wan saya. Ada 20 buah. Mereka duduk cuma tuan-tuan ni, orang tua pondok ni. Dan ayah saya baru buat 10 buah baru dalam 5 tahun ni. Yang 20 buah ni dah 20 tahun dah dibuat. Ayah saya buat. Pada tahun 2003,
Dengar tu ada dewan. Dewan pengajian ni duk guna tiap-tiap hari. Dia mengaji tiap-tiap hari ada kuliah, ada kelas. Baru-baru ni tuan-tuan tengah-tengah duk mengaji, dia punya tu ibu tu terbakar. Meletup terbakar. Mujuk dia tak nyala satu dewan tu tidak habis untung orang tu. Nyala-nyala ada ustaz kita duk tentu dia pergi cabut tu hak yang alat pemadam tu dia main padam. Lah ni kita buat sementara untuk bagi guna dulu. Lepas tu ada 2 pondok kosong, elektrik pun masalah. Saya nak ambil duit tu juga untuk saya perbaik sama pondok ni dengan seluruh pondok-pondok tu. Jadi kita nak guna tu banyaklah. Dan tuan-tuan nak resit wakaf ada di luar sana. Tuan-tuan ada bubuh duit untuk wakaf tu dalam tabung. Tabung tu untuk anak-anak yatim fakir miskin. Duit untuk wakaf tu tuan-tuan pergi ambil resit dekat luar sana. Yang ambil lah beli lah. Dia kata ambil dia pergi koyak ambil lagu tu pula. Ada dia cerita tu ada. Ada. Nah boleh buat di luar sana. Dan dekat resit tu ada nama akaun bank. Tuan-tuan pakat-pakat lah cari-cari kawan-kawan masa sama wakaf insya-Allah. Dan wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.